Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama yang dipikirkan munasabah ialah mereka menemui Abu Talib, orang yang sangat disegani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar menghalang anak saudaranya dari menjalankan kerja Islam yang dianggap mengancam mereka, atau sekurang-kurangnya tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka, seperti mengatakan berhala-berhala itu tidak berkuasa apa-apa, tidak dapat memberi manfaat dan mudarat, atau meninggalkan ucapan-ucapan yang membodohkan orang-orang tua. Apabila mereka tidak senang dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa terhina, mereka rasa dibodoh. Memang bodoh sungguh, dan memang hina sungguh. Mereka tak boleh jawab hujah-hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada hujah cakap ataupun hujah perbuatan. Lalu mereka fikir macam mana cara nak sekat Nabi daripada berdakwah. Akhirnya mereka bertemu. Caranya ialah bertemu dengan Abu Talib, pak saudara Nabi, orang yang jaga Nabi selepas ayah dia dan tok kiri dia meninggal dunia. Sudah tentulah Nabi akan segan, malu kepada Abu Talib. Mereka membuat keputusan bertemu dengan Abu Talib supaya Nabi berhenti daripada menjalankan dakwah Islam. Rombongan menemui Abu Talib. Ibn Ishaq telah menyebut di dalam riwayatnya, beberapa orang pembesar Quraisy pergi menemui Abu Talib. Mereka menegaskan, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudara kamu telah mencela Tuhan-Tuhan kami, menghukum sesat terhadap ibu bapa kami. Maka pilihlah sama ada kamu mahu melarangnya atau kamu serahkan urusannya kepada kami. Jika kamu juga mempunyai sikap tidak bersetuju dengan ajarannya seperti kami, maka kami mengharapkan kamu dapat melepaskan kami dari dipersalahkan. Abu Talib telah menolak rombongan Quraisy dengan cara yang baik. Lalu pulanglah mereka dengan perasaan yang hampa. Mereka pujuk Abu Talib, pujuk supaya larang anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka rasa telah menghina Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan yang salah, sesat, membodohkan fikiran orang tua yang menyembah berhala. Memang bodoh. Abu Talib kata, aku tak boleh larang dia. Abu Talib pun sedar bahawa anak saudara dia seorang yang baik, seorang yang betul. Cara mereka pujuk Abu Talib, kalau sekiranya mu ikut agama nenek moyang sama dengan kami, larang anak saudaramu, jangan buat lagi kerja dakwah ini. Sehingga Abu Talib memberi peluang yang seluas-luasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam. Hal ini menyebabkan kemarahan orang-orang Quraisy, bukan sahaja terhadap Rasulullah tetapi juga terhadap Abu Talib. Menyebabkan mereka marah kepada Abu Talib juga, bukan saja kepada Nabi SAW. Lalu mereka datang membawa ancaman yang keras terhadap Abu Talib. Mereka menyatakan, wahai Abu Talib, sesungguhnya kami dianggap sebagai orang-orang tua dan mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan kami. Kami telah meminta supaya kamu melarang anak saudaramu dari menjalankan kerjanya, tetapi kamu tidak melarangnya. Sesungguhnya demi Allah, kami tidak sabar lagi melarangnya. Sesungguhnya demi Allah, kami tidak sabar lagi terhadapnya dengan kerjanya memaki ibu bapa kami, membodohkan pandangan kami dan mencela Tuhan kami. Cegahlah ia daripada menjalankan kerja ini, ataupun kami dan kamu berlawan
sehinggalah salah satu daripadanya dikalahkan. Kalau degil juga kita berlawan ni ikutlah perang ke apa ke. Itu saja pilihannya. Kalau mu tak sanggup, larang anak saudaramu daripada menjalankan kerja Islam. Lalu Abu Talib menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, kaummu telah datang menemui aku dan menyatakan begini-begini dengan menceritakan apa yang diminta oleh pembesar-pembesar Quraisy. Maka peliharalah dirimu dan diriku, janganlah bebankan aku dengan perkara-perkara yang aku tidak mampu memikulnya, kata Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mengubut, sudah memberi ancaman kepada aku nak buat apa saja. Wahai Muhammad, jangan menyusahkan dirimu dan menyusahkan aku juga. Apabila mendengar permintaan Abu Talib, Rasulullah SAW bersabda dengan tegasnya, ya ammi, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhirahu Allah ahlika fihi ma taraktu. Maksudnya, wahai bapa saudaraku, demi Allah, jika sekiranya mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, agar aku meninggalkan urusan agama ini, sama ada dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau aku dibunuh di dalam menegakkannya, nescaya aku tidak meninggalkannya, kata Nabi. Oleh kerana urusan ini urusan Allah, Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Di sini menguji seseorang, mencoba seseorang, sama ada kasih pada Allah atau kasih pada manusia. Manusia itu sama ada ayah dia, mak dia, pak saudara dia, orang yang rapat dengan dia. Mana lebih Allah dengan manusia. Walaupun manusia itu ayah, mak, pak saudara, siapa sahaja, mana lebih antara duanya. Banyak orang dia berasa ayah lebih, kawan lebih, malu ke kawan, malu ke ayah. Dia tak sedar Allah Ta'ala yang lebih daripada segala-galanya. Allah Ta'ala yang menjadikan kita daripada tak ada pada ada. Allah Ta'ala yang jaga kita sedar dalam perut ibu, bukan mak kita jaga dalam perut. Dia lahirkan ke dunia. Allah Ta'ala yang beri rezeki kepada kita, jaga sepanjang masa kita tak nampak. Nampaknya manusia cokoh tengok depan kita, itu saja. Manusia beri makan kita, tak sedar rezeki daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri. Manusia-manusia itu sebab saja, sebab saja, hakikatnya daripada Allah Ta'ala semua. Dengan sebab itu, bila seorang mati menerima bencana, disuruh sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah dan kami kembali kepada Allah. Semua daripada Allah. Dan semua daripada Allah, maka Allah hendaklah kasih daripada segala-galanya. Ini pengajaran yang kita kena sedar. Nabi jawab kepada pak saudara dia dengan tegas. Maka memilih Allah, memilih perintah Allah. Kalau dia letakkan matahari di kanan, bulan di kiri, bumi pijak datang ada, tambah matahari, tambah bulan lagi, segala isinya beri kepada aku. Bukan beri berapa ringgit, beri berapa pangkat. Kalau beri bumi, matahari dan bulan, beri pada aku, supaya aku meninggalkan urusan menyatakan Islam. Sama ada Islam menang ataupun aku mati, nescaya aku tidak akan berhenti daripada menjalankan tugas ini. Ini ketegasan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Seterusnya orang-orang Quraisy membawa satu cadangan baru kepada Abu Talib, iaitu dengan membawa seorang pemuda yang bernama Umarah bin Al-Walid. Mereka berkata, wahai Abu Talib, inilah dia Umarah bin Al-Walid, seorang pemuda yang paling gagah perkasa dan kacak rupawan. Ambillah dia sebagai tebusan dan penolongmu, ambillah ia sebagai anakmu, dan serahlah kepada kami anak saudaramu yang menentang agamamu
dan agama nenek moyangmu, yang memecah belahkan kaummu dan membodohkan pendapat mereka. Biarlah kami bunuh dia, kita tukar seorang demi seorang. Mereka sanggup tukar Nabi dengan pilih pemuda-pemuda yang kacau. Dimulakan dengan Umarah bin Al-Walid, seorang pemuda yang comel, yang lawa, yang kacau, yang molek sifat zahirnya, nak tukar dengan Nabi, nak beri hak yang lawa ni kepada Abu Talib, nak ambil Nabi, nak bunuh. Abu Talib menjawab, demi Allah, alangkah jahatnya apa yang kamu kemukakan supaya aku melakukannya. Adakah menasabah kamu serahkan kepadaku anak kamu supaya aku menanggung makan minumnya, dan aku pula memberi anak saudaraku kepada kamu untuk membunuhnya? Demi Allah, pendapat seperti ini tidak berlaku sekali-kali. Bodoh. Suruh orang lain beri ke aku, suruh jaga supaya beri makan. Anak saudara aku beri kamu membunuh. Molek kamu duduk macam ni. Ini semua kerja bodoh. Sampai begitu sekali mereka fikir. Jawab Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, dia sebut ni Mut'im bin Adi, demi Allah, wahai Abu Talib, kamu telah mengemukakan sesuatu yang adil. Mereka berusaha untuk melepas dari satu perkara yang kamu juga tidak bersetuju dengannya. Mengapa aku tidak nampak kamu mahu menerima sedikit pun dari pandangan mereka? Beri macam-macam pandangan, kamu tak boleh terima, wahai Abu Talib, kata Mut'im bin Adi, seorang pemuda Quraisy. Abu Talib menjawab, demi Allah, kamu tidak berlaku adil terhadapku, tetapi kamu menghampakan aku dan menggalakkan orang menentangku. Buatlah apa yang kamu lakukan menurut pendapat kamu. Ini tegas, Abu Talib tegas. Lalu keadaan makin bertambah buruk, suasana bertambah tegang, pertelengkahan menjadi makin sengit. Namun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyatakan Islam. Pemimpin-pemimpin Quraisy sungguh-sungguh merasa hampa terhadap sikap Abu Talib dan kemarahan yang membara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang telah beriman. Akhirnya setiap kabilah mengambil tindakan ke atas sesiapa sahaja yang beriman dan kalangan mereka dengan menangkap, mengurung, memukul dan melakukan berbagai-bagai siasaan lagi. Akhirnya mereka membuat keputusan supaya menangkap mana-mana orang di kalangan puak dia, anak beranak dia, kalangan hamba, kalangan anak beranak yang lemah lah, hak kuat tak berani. Mana-mana yang didapati ikut Nabi yang Islam, igak, kurung, degil juga, seksa supaya meninggalkan ajaran Islam. Maka berlakulah kezaliman dan kejahatan yang menimpa Nabi dan sahabat-sahabatnya, yang menjadi ujian yang dahsyat yang akan kita baca seterusnya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu keadaan makin bertambah buruk, suasana bertambah tegang, pertelengkahan menjadi makin sengit. Namun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyatakan Islam. Pemimpin-pemimpin Quraisy sungguh-sungguh merasa hampa terhadap sikap Abu Talib dan kemarahan yang membara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang telah beriman. Akhirnya setiap kabilah mengambil tindakan ke atas sesiapa sahaja yang beriman di kalangan mereka dengan menangkap, mengurung, memukul dan melakukan berbagai-bagai siksaan lagi. Bila Abu Talib tidak layak apa yang diminta oleh pemimpin Quraisy, dalam masa yang sama Nabi SAW terus berdakwah, menyebabkan keadaan menjadi makin panas kerana musuh makin marah.
nak ambil tindakan ke atas Nabi SAW, mereka tak berani. Kerana Abu Talib dan keluarganya, sama ada yang Islam, termasuk sebahagian besar yang kafir, tapi mempertahankan Nabi SAW, kecuali Abu Lahab dan yang sama dengan dia. Kebanyakan keluarga Nabi di atas nama keluarga, di atas nama Bani Hashim dan Bani Muttalib, walaupun tak masuk Islam, mempertahankan Nabi SAW, menyebabkan musuh-musuh Islam tak berani ganggu Nabi. Lalu mereka ganggu orang yang ikut Nabi, orang Islam. Maka masing-masing keluarga, masing-masing kabilah bertindak terhadap sesiapa di kalangan keluarga dia, pekerja-pekerja dia di bawah dia, bertindak zalim, menangkap, mengurung, memukul, buat apa saja terhadap orang yang masuk Islam. Bilal bin Rabah yang masih lagi menjadi hamba telah dibawa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Setiap waktu panas, Bilal kemudiannya dipaksa berbaring di atas tanah yang panas membakar. Kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Selepas itu Umayyah meneriakkan ancamannya, demi Tuhan aku akan biarkanmu dalam keadaan begitu sehingga mati. Pilihlah sama ada menentang Muhammad atau menyembah berhala Allat dan Uzza. Bilal seorang hamba. Zaman tu zaman ada hamba abdi yang dibeli. Satu tawanan perang. Tawanan perang dijadikan abdi, ataupun disambung tengah jalan jadi hamba abdi untuk jadi bekerja yang dipaksa. Dijual beli hamba abdi ni. Maka orang jadi hamba abdi yang paling teruk diseksa. Antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah, Bilal ni nama orang. Jadi tukang bank Nabi akhirnya Bilal ni. Boleh orang Melayu Tok Bilal, habis Tok Bilal belaka. Bilal ni nama orang, tak apalah, ambil berkat nama dia. Dia ditangkap oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf, dijemur tengah panah, diikat. Bukan panah macam panah di Malaysia, panah katakan 50 darjah ke atas di negara Arab. Panah dia berapi, dijemur, dia letak batu atas pula. Kemudian demi Tuhan, percaya ke Tuhan juga, percaya ke Tuhan, demi Tuhan, demi Allah, percaya ke Allah, tapi berhala pun Tuhan juga. Ini syirik. Demi Tuhan, sama ada mu tinggal agama Muhammad ataupun kamu diseksa. Ini dia. Dengan penuh keimanan bila menyatakan Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, ahadun ahadun ahad, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan melainkan Allah. Kata Bilal, tak berganjok. Ketika itu Waraqah bin Naufal sedang lalu di situ. Waraqah bin Naufal ialah sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah, seorang tua ahli kitab, termasuk yang pertama beriman. Orang yang Khadijah berjumpa bila malaikat Jibril bertemu dengan Nabi. Nabi pun tak tahu apa dari masa itu. Khadijah pergi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata, itu malaikat Jibril yang berjumpa dengan suamimu. Suamimu menjadi Rasul, suamimu dilantik oleh Allah menjadi Nabi, kata Waraqah bin Naufal. Masa itu Waraqah sudah buta. Dia lalu apabila mendengar Bilal menyebut ahadun ahadun, Waraqah pun menyampuk dengan katanya, ahad ahad, demi Allah wahai Bilal. Kata Waraqah, beri semangat pada Bilal. Ya, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, kata Waraqah. Ia menyatakan kepada Umayyah dan rakan-rakannya yang menyaksikan upacara penyaksian itu, aku bersumpah dengan nama Allah, jika kamu membunuhnya, nescaya aku menyapu jasadnya untuk mengambil berkat, kata Waraqah. Waraqah kata, Waraqah sudah uzur, sudah tua, seorang yang dihormati oleh masyarakat.
Yang hormati orang masyarakat kerana alim. Tapi orang tak ikut. Macam mana? Alim, orang tak ikut. Waraqah kata Waraqah bin Nawfal, kalau membunuh dia sampai mati, aku akan sapuh jasad dia, ambil berkat. Kata Waraqah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membebaskan Bilal dengan menukarnya dengan hamba kepunyaannya, dan Bilal dimerdekakan. Abu Bakar ada hamba ni kafir, orang Islam. Maka Abu Bakar tukar dengan hamba dia kafir ni, ambil Bilal. Bilal dimerdekakan Bilal daripada perhambaan. Bebas Bilal bin Rabah. Bani Makhzum pula menyaksa Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah mati syahid, dibunuh. Ketika keluarga Ammar diseksa, Rasulullah SAW melalui tempat lalu bersabda, sabrun alu Yasir fa inna sabran alu Yasir, sabran ala Yasir, baidata sabran ala Yasir mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji syurgalah untuk kamu, kata Nabi kepada Yasir, Sumayyah dan anaknya Ammar. Allah janji syurga pada kamu. Mus'ab bin Umair pula ialah seorang pemuda bangsawan. Ayah dan ibunya sangat-sangat mengasihinya. Ibunya seorang hartawan. Ia sentiasa diberi pakaian dan perhiasan mewah, sehingga perkara ini disebut oleh Rasulullah SAW. Apabila Mus'ab mendapat berita dakwah kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ia terus menemui baginda dan beriman. Mus'ab beriman. Ia menyembunyikan perkara itu kerana bimbang diketahui oleh ibu dan keluarganya. Ia bertemu dengan Rasulullah SAW serta bersembunyi. Tiba-tiba dilihat oleh Uthman bin Talha ketika Mus'ab sedang bersembahyang. Uthman lalu memberitahu kepada ibu dan keluarganya. Mereka menangkap dan menahan Mus'ab sehinggalah ia dapat melepaskan diri dan berhijrah ke Habasyah. Bersama-sama rombongan hijrah yang pertama ke Habasyah, kemudian beliau pulang ke Mekah dalam keadaan yang berlainan dan ibunya tidak lagi mencelanya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mula-mula dia menyembunyikan diri iman dia. Akhirnya keluarga dia tahu. Lalu mak dia dan keluarga dia tangkap dia. Dia berjaya melepaskan diri. Lepas tu lari ke Habasyah, berhijrah ke Habasyah. Berhijrah, bukan lagi berhijrah ke Habasyah. Habasyah negeri yang diperintah oleh seorang raja Kristian Ortodok. Raja yang adil, raja yang baik, yang kita akan baca ceritanya kemudian. Habasyah ni. Kemudian Mus'ab balik. Bila balik, ibu dia pun tak cara apa ke Mus'ab, takut lari pula, berhijrah pula. Juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila ia telah memeluk Islam, ia telah diikat oleh bapa saudaranya Al-Hakam bin Abil As, bapa Umayyah, dan mengancamnya sekerah-kerahnya. Adakah kamu bencikan agama nenek moyangmu dengan mengikut agama yang baru direka? Demi Allah, aku tidak akan membebaskan kamu sehingga kamu meninggalkan agama itu. Sayyidina Uthman nyikat di pokdara dia. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab dengan tegahnya, demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya, kata Uthman. Manakala bapa saudaranya melihat ia terus juga berkeras dengan agamanya, ia pun membiarkannya. Tak tahan, kalah buat dia apa. Ikat dia apa, tak lari daripada Islam. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu yang tidak ketinggalan diseksa sehingga meninggalkan kesan-kesan yang banyak pada jasadnya, telah disebut dalam hadis yang sahih bahawa beliau pernah menceritakan Khabbab bin Al-Arat ni
seorang tukang besi. Dia pandai buat barang besi, pedang, panah, macam-macam senjata. Boleh buat dengan besi. Dia mengambil upah buat barang besi daripada penduduk Mekah. Apabila penduduk Mekah tahu dia sudah masuk Islam, Al-As bin Wa'il, seorang yang kafir, menempuh senjata daripada Khabbab. Dia ambil barang dia tepuh, tak payah pitih, tak payah pitih. Dia igak Khabbab berkah, ambil besi panah, tak belakang. Hanya Khabbab. Pitih mu aku bayar hari kiamat. Bila Muhammad ajar mu ada hari kiamat, ada hidup lepas mati, aku bayar ni bila hari kiamat pula. Dia buat main-main. Ini Khabbab. Bila Khabbab dibebaskan, Khabbab menceritakan, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu bagi dia apa? Fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu ila San'a min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Maksudnya, kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia sedang berbantalkan kain selimutnya di bawah bayangan Kaabah. Khabbab kata bila Khabbab dibebaskan, Khabbab pun ajak Bilal yang kena seksa tadi, ajak Ammar, ajak kakak yang kena seksa ni yang sudah dibebaskan, cari Nabi. Temu Nabi duduk berteduh di bawah bayangan Kaabah. Baru tengah hari berbantalkan kain. Oleh kerana Allah Ta'ala menurunkan surah-surah Makkiyah masa Mekah ni, menceritakan kaum Nabi Nuh yang dibinasakan oleh Allah, kaum Ad, kaum Samud dibinasakan oleh Allah, umat zaman dulu yang lawan Rasul mereka dibinasakan oleh Allah. Lalu Khabbab dan kawan bertemu dengan Nabi. Nabi duduk di bawah bayangan Kaabah. Kami berkata kepadanya, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan untuk kami? Mengapa engkau tidak berdoa kan untuk kami? Pasal apa Rasulullah tak minta doa dengan Tuhan, tak minta tolong Allah Ta'ala? Doa seorang Rasul diperkenankan oleh Allah. Rasul ni bila doa, Tuhan terima doa dia serta-merta. Tuhan suruh turun bakla, turun bakla lalu. Kalau kena kerja bagi hari-hari orang mati mau. Maruah kan doa lalu. Ni. Nabi dak. Ni dia. Ini ketahanan. Sebab tu kita tak layak jadi Nabi. Tak layak. Nabi ni seorang yang jiwanya besar, kesabarannya tak boleh dipikul oleh orang lain. Bila Khabbab jumpa dengan Nabi, dengan kawan-kawan dia, pasal apa tak doa Rasulullah? Minta doa supaya Allah Ta'ala tolong kita serta merta sekelip mata. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu bila Tuhan kata jadi serta merta. Tidakkah doa seorang Rasul diperkenankan oleh Allah? Apabila Rasul akhir zaman, pasal apa tak doa? Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang dahulu daripada kamu, ada di kalangan mereka orang yang diambil lalu dikorekkan lubang untuknya,
maka diletakkan dia di dalam lubang itu. Kemudian dibawa gergaji, lalu diletakkan gaji di atas kepalanya, kemudian dia dibelah dua. Ada juga yang disikatkan jasadnya dengan sikat-sikat besi yang mengoyok daging sehingga ke tulangnya. Tidak itu semua dapat menghalangnya dengan sebab itu daripada berpegang dengan agamanya. Demi Allah, sesungguhnya Allah pasti menyempurnakan urusan agama ini sehingga mencapai kemenangan. Sehinggalah orang yang berkenderaan musafir dari Sana'a, negeri Yaman ke Hadramaut, tidak lagi merasa takut malaikat kepada Allah dan bimbangkan ancaman serigala terhadap kambing-kambingnya, tetapi kamu terlalu gopoh. Nabi kata, wahai Khabab, pengikut Nabi-Nabi zaman dulu, ada mereka yang ditikam tubuh dia dengan besi, ada yang dibelah jasad dengan gergaji, letak gaji atas kepala, belah dua. Pengikut Nabi Isa alaihissalam dibelah dengan gergaji. Ada yang ditimbun hidup-hidup, bahkan dalam suratul Ukhdud dibakar dalam api yang dinyalakan, dibakar hangus. Mereka tidak berganjak dengan agama Allah, mereka tak berganjak dengan agama Allah, tak lari. Walaupun Rasul mereka tak minta doa. Kenapa? Kerana mereka percaya hidup ni bukan atas dunia saja, sampai hari akhirat. Kalau mati, mati syahid. Kalau mati, mati syahid. Kalau orang kafir binasa, kita tak ada apa sengalan nak, tak mati syahid lah. Tak ada kelebihan. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada orang yang beriman menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Tujuannya Allah Ta'ala nak beri pahala pada orang-orang yang beriman. Beri pahala satu. Yang keduanya mendidik orang yang beriman. Mereka menjadi orang yang tahan menghadapi ujian, yang sabar, buat macam mana pun tak jadi apa. Beri pitih tak jadi apa, beri benda tak jadi apa, bunuh tak jadi apa, tak jadi apa belaka. Bila ada puak-puak macam ni, barulah Allah beri kemenangan pada Islam. Allah Ta'ala beri kemenangan. Bila Islam sudah menang, kata Nabi, akan tiba masanya Allah Ta'ala memenangkan Islam. Bila Islam sudah menang, berlakulah keamanan, sehingga orang musafir dari Sana'a ke Hadramaut, negeri Yaman, yang jauh perjalanannya, tak diganggu oleh perampok dan penyamun. Perampok penyamun tak ada. Kenapa? Hukum hudud dia laksanakan, hukum qisas dia laksanakan, syariat Islam dia laksanakan. Negeri akan menjadi aman. Seseorang itu tidak takut malaikat kepada Allah dan serigala yang ganggu kambing saja. Orang jahat habis takut belaka bila Islam sudah menang. Ini maksud firman Allah Ta'ala dalam Quran. Kalau Nabi sebut ni, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Amal saleh ni ialah yang berjuang untuk menegakkan Islam, beriman dan beramal untuk menegakkan Islam. Allah Ta'ala berjanji untuk jadikan mereka golongan yang memerintah di atas muka bumi. Akan tiba masanya mereka memerintah di atas muka bumi. Bila mereka memerintah di atas muka bumi, Allah Ta'ala jadikan Islam berkuasa. Islam berkuasa. Bila Islam berkuasa, akan berlaku keamanan. Berlaku keamanan. Bila syariat Islam diamalkan, akan berlaku keamanan.
penjenayah takut, perampok takut, pencuri takut, penipu, perasuah, semua takut berlaku. Akan berlaku keamanan. Akan tiba masanya yang dijanjikan oleh Allah, kata Nabi kepada Khabbab bin Al-Arat. Allah Ta'ala turunkan cerita-cerita yang banyak dalam Quran. Cerita Nabi Nuh memakan masa 950 tahun. Pasal apa lama sangat? Nak beri pahala. Nak beri pahala. Pahala akhirat lebih besar lagi. Dunia Allah Ta'ala beri setelah 950 tahun. Nabi Musa alaihi salam disembelih anak-anak lelaki, dibenarkan anak perempuan saja. Teruknya seksanya Nabi Musa dalam menegakkan Islam. Berhijrah menyeberangi laut Al-Zum atau Laut Merah. Ditunjukkan mukjizat, dibelahkan laut dengan tongkat, dengan pecah dua belah lorong, dilalui oleh Bani Israel. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah secara mukjizat. Bani Israel tengok bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun. Kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ajak Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin untuk apa? Untuk menegakkan hukum yang ada dalam kitab Taurat, hukum qisas, hukum hudud, lain-lain. Allah Ta'ala uji Bani Israel. Penduduk yang duduk di Palestin masa itu ialah kaum Jabbarin, kaum yang terkenal dengan tubuh dia besar, badan dia besar dan gagah perkasa. Allah Ta'ala tunjuk bagaimana Fir'aun bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah. Allah Ta'ala uji Bani Israel masuk Palestin, tapi masuk kena berperang, lawan puak yang besar ini. Ini Allah Ta'ala nak uji Bani Israel. Tiba-tiba Bani Israel takut pada manusia, tak percaya pada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa ajak pergi. Mereka kata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, mungkin dengan Tuhanmu lah, kami tak sanggup pergi. Puak-puak tu besar sangat. Dua orang yang beriman berkata, pergilah, Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala maha berkuasa. Tak boleh lawan, mereka besar. Kita tak nak lawan. Mu pergi dengan Tuhanmu, wahai Musa. Nabi Musa berdoa, tinggal aku dengan Harun, abang aku saja. Pisahkan aku dengan mereka yang fasik, yang jahat ini. Allah Ta'ala pisahkan Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Mereka disesatkan di padang pasir Sinai selama 40 tahun. 40 tahun pusing kat situ, tak lepas jalan. 40 tahun sesat. Selepas 40 tahun, puak-puak yang tak mungkin tadi mati. Hak tak mungkin, hak yang umur 20 tahun jadi 60, hak umur 40 jadi 80, mati. Naik generasi baru. Generasi baru ni bersedia untuk masuk ke Palestin. Nabi Musa sudah mati, Nabi Harun sudah mati. Yusha bin Nun masuk ke Palestin baru menang. Nak kata berapa ratus, berapa ribu tahun pula, barulah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam menegakkan negara yang besar, yang berkuasa di Palestin. Ini dia Tuhan jadikan macam tu. Dan ini ujian di atas dunia yang Tuhan beri kepada mereka yang beriman. Jadi inilah semangat yang Nabi beri kepada sahabat-sahabat dia yang diseksa. Sabar, akan tiba masanya Islam menang. Bila Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, asalnya seorang Kristian, datang menghadap Nabi memakai salib yang dibuat daripada emas, menunjukkan kuatnya dia agama Kristian. Nabi kata, wahai Adi, mu tak ikut agamamu sendiri, mu jadikan padri-padri dan pendeta Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata Adi, dok, kami sembah Allah juga. Nabi kata, dok, mu percaya ke undang-undang manusia buat, padri-padri buat, mu tak pakai hukum Allah Ta'ala. Wahai Adi, masuk Islam, mu selamat. Aku tahu mengapa mu takut nak masuk Islam.
kerana mu tengok Islam ni dalam keadaan lemah. Akan tiba masanya Islam akan lebih kekuatan Allah Ta'ala. Wahai adik, aku tahu mu tak masuk Islam, mu tengok Islam ni dikepung oleh segenap penjuru, oleh musuh-musuh dia. Mu kenal tak Hirah? Wahai adik, Hirah mendengar tak? Hirah ni ibu kerajaan Parsi, ibu negeri Parsi. Parsi kuasa besar dunia yang menakluk Iraq dan Iran pada hari ini. Itu kerajaan Parsi, Empire Parsi. Pusat bandarnya Hirah. Mu tahu dah Hirah? Dia kata tahu, aku dengar tahu je, tak pergi lagi, tapi kena Hirah ni ada. Wahai adik, akan tiba masanya Hirah akan diperintah oleh Islam. Islam akan memerintah Hirah. Akan tiba masanya ya adik, perempuan-perempuan Hirah akan datang ke Mekah dalam keadaan tidak ada siapa yang ganggu dia. Bila Islam sudah menang dalam keadaan aman. Mun tengok, wahai adik, akan tiba masanya harta benda akan melimpah ruah sehingga tak cukup orang nak terima harta. Tak cukup orang, maka tak cukup harta. Hari ini tak cukup harta. Akan tiba masanya Islam menang, harta banyak, tak cukup orang nak ambil harta. Mu tengok wahai adik, akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Masuk Islam zaman Nabi. Kabilah-kabilah Arab murtad, dia tak murtad. Dia keping kaisang dia jangan murtad. Mati Abu Bakar zaman Sayyidina Umar. Dia menyaksikan Parsi dan Rum jatuh zaman Sayyidina Umar. Parsi dan Rum jatuh dan Hirah ditakluk dia tentera Islam. Adi kata, aku menyaksikan apa yang Nabi sebut, Hirah jatuh pada Islam. Aku tengok, saksikan. Aku percaya apa yang Nabi sebut, harta akan melimpah ruah, tak cukup orang nak terima. Aku dah tengok lagi, akan tiba masanya. Masanya berlaku zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yang memerintah dalam masa 2 tahun sahaja, di mana hasil negara dalam keadaan melimpah ruah, sehingga zakat yang banyak, 8 bahagian zakat dibahagi belaka, masih ada lagi duit zakat. Tak cukup orang nak terima zakat kerana banyaknya orang bayar zakat. Ini keberkatan dalam masa 2 tahun. Akhirnya Umar bin Aziz mencari bahagian yang ke-9, bahagian zakat. Ijtihad dia, cari mana-mana orang yang tidak kahwin, yang tidak ada harta, dia beri zakat. Tidak ada dalam bahagian zakat. Ini ijtihad Umar bin Abdul Aziz. Itu berlaku dalam sejarah Islam, tak berlaku dalam sejarah dunia yang lain. Bila gubernur dia tulis surat, wahai Amirul Mukminin, saya memerintah daerah ni tak cukup duit, terpaksa saya menaikkan cukai untuk tambah peruntukan di daerah saya. Umar tulis surat, adalta am uzilta, sama ada awak adil ataupun awak dipecat. Caranya bukan naik cukai, tetapi memerintah dengan adil. Kalau memerintah dengan adil, Allah Ta'ala datang ke keberkatan. Huraiannya panjang apa makna adil ni. Bukan dengan mengenakan cukai pada rakyat, tetapi memerintah yang adil. Memerintah yang adil ikut hukum Islam, akan ada keberkatan. Inilah yang Nabi janji ke sahabat-sahabat dia, akan tiba masanya Allah Ta'ala beri kemenangan pada Islam. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, lepas tu Islam turun. Kita dalam keadaan Islam turun. Akan tiba pula Islam naik lagi. Naik lagi, tak tahu bila akan naik balik Islam ni sebelum berlakunya kiamat. Kerana pembukaan Constantinople kali yang kedua tidak berlaku. Dalam hadis menyebut dibuka Constantinople sebanyak 2 kali. Kali yang pertama dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian Kamal Atatürk menjatuhkan Islam. Bila jatuh kerajaan Osmaniyah, dijatuhkan Islam, Turki, Constantinople dalam keadaan yang runtuh, akan dibuka sekali lagi Constantinople. Bila? Wallahu alam. Rom, Italia akan dibuka oleh Islam sekali lagi, akan dibuka. Ini disebut dalam hadis Nabi. Apa yang Nabi sebut akan berlaku. Wallahu alam.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sikap orang mukmin dalam menghadapi ujian yang dahsyat itu? Setelah kita membaca kisah sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam di zaman awal diseksa, sehingga ada yang mati dibunuh, ada yang cacat, cedera tubuhnya diseksa, dibakar dengan besi panah, dijemur tengah panah, dipukul, disebak, dikurung dan sebagainya. Apakah keadaan mereka dalam menghadapi ujian ini? Ini jadi pengajaran kepada kita. Berhubung dengan perkara tersebut, Asy-Syaikh Said Qutb rahimahullah telah menyebut di dalam tafsirnya Fi Zalalil Quran, apabila beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum adabun azim. Surah An-Nahl ayat 106. Maksudnya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa menjadi kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Allah Ta'ala turunkan ayat kerana bermacam-macam kalangan para sahabat. Ada para sahabat yang sanggup mati dalam keadaan tidak mengucap kalimah kufur. Ada kalangan sahabat yang berucap kalimah kufur tapi hatinya tetap beriman. Berucap saja, tipu, hatinya tetap beriman. Ini macam mana Allah Ta'ala turunkan ayat ini menyatakan bahawa yang mati itu mati syahid lah. Orang yang berucap kalimah kufur, hati dia beriman, tak kafir, Allah Ta'ala ampun dosa dia dengan ucapan itu, tak ada salah. Yang salahnya orang yang terus lari daripada Islam. Bukan saja berucap, perangai, hati terus keluar daripada Islam. Tak boleh dah dengan Islam ni, sakit sangat. Sesungguhnya orang-orang muslimin di zaman awal Islam di Mekah menghadapi penyiksaan yang tidak mampu dihadapi kecuali oleh orang-orang yang berniat untuk mati syahid dan mementingkan kehidupan di akhirat dan meredai menerima seksa di dunia daripada kembali kepada kekufuran dan kesesatan. Ayat yang tersebut menyatakan dengan kerasnya dosa orang yang menjadi kafir setelah beriman, kerana ia telah merasai iman dan mengenalinya. Kemudian ia menjadi murtad kerana meletakkan kepentingan dunia lebih dari kepentingan akhirat. Lalu ditimpakan kepada mereka azab yang besar, pendengaran dan penglihatan, dan seterusnya menerima hukuman, yakni termasuk di kalangan orang-orang yang rugi di akhirat. Ini makna ayat ini. Berhubung dengan ayat tersebut di atas, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan isnadnya dari Abi Ubaidah bin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, katanya, orang-orang musyrikin telah mengambil Ammar bin Yasir, lalu mereka menyeksanya sehinggalah Ammar terikut dengan apa yang dikehendaki oleh mereka. Setelah ia dibebaskan, lalu ia mengadu apa yang telah berlaku itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kamu dapati hatimu ketika itu? Ammar menjawab, "Mutmainnun bil iman." Tenang dengan iman. Bersempena dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan firman yang tersebut di atas sebagai rukhsah, kelonggaran kepada orang-orang yang tidak tahan dipaksa.
Ceritanya, puak-puak musyrikin takak. Yasir, isteri dia Sumayyah, dan anaknya Ammar. Tiga-tiga ditangkap. Diseksa oleh Abu Jahal dan pengikutnya. Di mana Abu Jahal dan pengikutnya minta supaya tiga orang ni berucap kalimah kufur, tinggal agama Islam. Sebut Hubal. Hubal ni berhala. Yasir dan Sumayyah, suami isteri, tak sebut sehingga ditikam. Mati duanya. Ammar tak tahan sebut dengan kalimah kufur. Lalu Ammar dibebaskan. Selepas dibebaskan, Ammar pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ammar cerita dia berucap kalimah kufur abirah dia. Macam mana? Lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Ayat yang dibaca tadi, kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Malaikat sesiapa yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dengan iman. Di sini para ulama membahagikan dua keadaan yang boleh dipilih. Yang pertama azimah. Yang kedua rukhsah. Azimah memilih mati syahid. Bunuhlah. Ini pilihan yang pertama, mati syahid. Mati masuk syurga lalu. Yang kedua rukhsah. Kemudahan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ini rukhsah. Rukhsah ni kemudahan yang Tuhan beri. Dalam bab hukum syarak, contohnya semayang musafir, semayang jamak. Jamak ni qasar tu rukhsah dibagi. Dalam bab akidah, orang yang dipaksa berucap kalimah kufur. Lalu dia berucap kalimah kufur dalam hati dia beriman. Ini rukhsah. Rukhsah. Di antara dua ni mana lebih afdal? Tengok keadaan. Kalau keadaan tak ada apa-apa yang memudaratkan lebih besar, maka mati syahid lebih afdal. Kalau keadaan yang ada mudaratnya lebih besar, contohnya kalau kita tak berucap kalimah kufur, bini kita dia kacau, anak kita dia kacau, kita masih syahid lah, tapi bini kita dengan anak kita pula tak tahu lah macam mana. Ini berlaku peringkat itu. Adakah kita sanggup anak bini kita dia buat macam-macam? Di sini memilih rukhsah lebih afdal daripada azimah. Kerana kita kena tengok mana lebih aulawiyat. Ini mana fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan yang disebut aulawiyat. Di mana bagi diri manusia tu ada 5 perkara daruriyat. Setengah ulama kata ada 6 perkara. Memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Ada ulama kata memelihara marwah, memelihara harta. 6 perkara. 6 perkara. Ada ulama bilang 6 perkara. Mana dulu? Agama dulu. Agama dulu. Agama dipertahankan dulu. Yang kedua nyawa. Antara nyawa dengan agama, agama dulu sanggup mati. Agama dulu. Dalam keadaan nak jaga belaka, agama nak jaga, agama kita, agama anak-anak nak jaga juga. Maka dipilih rukhsah dalam memelihara agama dan memelihara keturunan dan harta. Ini aulawiyat, mengikut tafsiran-tafsiran. Ini disebut dengan maqasid syariah. Ini maqasid syariahnya. Tujuan hukum syarak yang perlu kita kaji. Ini dia. Kena tanya ulama-ulama dalam masalah ini. Bagaimana keutamaannya? Kita nak mencegah kemungkaran. Kalau mencegah kemungkaran itu membawa mudarat yang lebih besar, tangguh dulu. Kalau mengurangkan mudarat, faedah lebih besar, teruskan. Ini dia. Tengok keadaan. Dalam hal ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang tersebut. Jadi Ammar memilih rukhsah. Ayah dengan mak dia memilih azimah, memilih mati syahid. Suami isteri mati syahid, yang pertama syahid dalam Islam. Ammar bin Yasir terus menjadi sahabat Nabi, setia dengan Nabi, berhijrah dengan Nabi ke Madinah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Berhubung dengan perkara ini, Al-Imam Al-Alusi telah menyebut dalam tafsir Ruhul Ma'ani
bahawa seorang yang dipaksa itu sehingga diperengkak bunuh atau penyiksaan yang berat diberi kepadanya rukhsah, tetapi hatinya janganlah redha kepada kekufuran, dan hendaklah berikhtiar bagi menyelamatkan diri kerana menegakkan akidah di dalam hatinya, walau bagaimanapun memilih azimah, iaitu mati syahid atau diseksa dengan tidak mengendahkan tuntutan musuh Islam, itu adalah lebih afdal. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu habba ilaihi mimma siwahuma." Wallahu a'lam.